Salam sejahtera. Kami merupakan sekumpulan pelajar dari kelas Pemikiran Sains dan Teknologi Seksyen 93 yang disyarah oleh Dr. Zilal binti Saari. Tajuk kami pada hari ini adalah Perkembangan Komunikasi Merentas Zaman. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Syahir, Syafiq, Vinitra, Vishara, Hanif dan saya, Lakshman. Dunia semakin pesat membangun dengan pelbagai alataya canggih dan moden. Alat-alat komunikasi juga tidak terlepas dengan perubahan ini. Video ini akan mengupas alat komunikasi pada setiap zaman dan kebaikan keburukan alat-alat tersebut. Kami melihatnya dalam filem dan rancangan TV sepanjang masa bahawa burung menyampaikan mesej. Jadi, bolehkah burung benar-benar menyampaikan mesej dengan tepat? Jawapannya adalah ya. Burung merpati merupakan jawapan kepada persoalan ini. Oleh itu, nama yang diberi adalah carrier pigeon. Mereka akan dibawa pergi jauh dari rumah mereka dan apabila diperlukan, mereka akan menghantar mesej pulang ke rumah kerana naluri semula jadi mereka adalah untuk terbang ke sana. Walau bagaimanapun, dengan meletakkan makanan waris di satu lokasi dan rumah mereka di lokasi lain, burung merpati telah dilatih untuk terbang berulang-alik antara dua lokasi dengan pasti. Kelebihan burung merpati. Burung merpati mempunyai keupayaan di mana mereka akan kembali ke sarang mereka untuk mengawan. Selain itu, penerbangan sepanjang 1,800 km telah direkodkan. Oleh hal demikian, mereka telah digunakan selama berabad-abad. Keburukan burung merpati. Burung merpati boleh diserang dengan burung helang semasa perjalanan mereka. Hal ini mengakibatkan komunikasi antara dua pihak tidak dapat dilaksanakan. Di samping itu, sekiranya hujan lebat turun, mesej yang ditulis daripada dakwat pen akan menghasilkan kesan dakwat dan mesej tersebut tidak dapat dibaca. Jadi pada slide yang sekarang adalah zaman kini. Jadi mari kita lihat apakah medium yang digunakan pada masa kini. Medium antara salah satu medium yang digunakan adalah telefon pintar, di mana kita boleh lihat telefon pintar dicipta pada tahun 1942 untuk membolehkan individu berkomunikasi melalui telefon dan email. Ia adalah telefon bimbit yang mempunyai ciri pengkomputeran maju dan konektiviti berbanding telefon bimbit biasa. Jadi antara perubahan daripada zaman dulu dan zaman kini ialah telefon pintar ataupun smartphone telah dicipta, iaitu sedikit moden berbanding telefon bimbit biasa pada zaman dahulu. Jadi, apakah kebaikan telefon pintar pada zaman kini? Yang pertama, sebagai alat perhubungan, membuat panggilan video dengan keluarga atau kawan apabila berjauhan. Ia juga membantu dalam pendidikan, iaitu melalui telefon pintar. Maklumat pendidikan untuk membuat assignment, homework boleh diakses dengan mudah dan cepat. Seterusnya, informasi terkini. Telefon pintar adalah alat melayari internet untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai berita, pendidikan, ekonomi, sosial, agama dalam dan luar negara serta lain-lain lagi. Jadi, mari kita lihat apakah keburukan telefon pintar. Yang pertama, ia boleh menjejaskan kesihatan jika kita terlalu menghabiskan masa kepada penggunaan telefon bimbit ini sehingga kita lupakan untuk menjalani hidup sihat. Selain itu, telefon pintar juga boleh menjadi medium untuk penyebaran unsur-unsur lucah, penyebaran kabar angin yang boleh mencetuskan pelbagai kontroversi, dan terakhir sekali, pembaziran masa di media sosial. Ini saya akan membentangkan pembentangan saya, iaitu bertajuk masa depan. Iaitu hologram. Manfaat hologram dapat dirasakan di berbagai bidang dan memenuhi beragam ketubuhan manusia. Mulai dari media belajar yang lebih menarik dan imersif, membantu dalam perawatan kesihatan hingga pemetaan holografi untuk pelatihan militeri. Hologram adalah sebuah teknologi fotografi yang merakam cahaya yang tersebar dari suatu objek dan kemudian menyajikan
menyajikannya dalam bentuk 3 dimensi. Gambar 3 dimensi tersebut dapat kita lihat hingga 360 darjah dan dapat bergerak dengan animasi dan suara agar dapat menyampaikan informasi baik secara real time maupun tidak. Teknologi keren ini sedang diperkembangkan untuk membantu manusia dalam proses komunikasi. So, kebanyakan hologram ialah komunikasi jarak jauh lebih hidup dan lebih menarik menggunakan 3D. Ia dapat membantu medium teknologi elektronik dalam hal yang menyampaikan informasi. Kita teruskan dengan keburukan hologram. Pertama sekali, ia memungkinkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan manipulasi dan perbuatan jahat yang lain, seperti mana tular di media sosial baru-baru ini, di mana hologram digunakan sebagai medium untuk menyebar atau memaparkan perkara-perkara di luar tabi'i atau bahasa ringkasnya tidak senonoh. Selain itu, hologram juga memicu orang-orang untuk mencuri data rahsia tanpa harus mengunjungi tempat penyimpanan tersebut. Komunikasi dalam agama bukanlah satu perkara yang asing, malahan setiap agama mempunyai cara tersendiri buat penganut mereka untuk berkomunikasi dengan Tuhan mereka. Komunikasi ini dilaksanakan melalui cara berdoa ataupun bersembahyang mengikut agama masing-masing. Bagi setiap penganut, cara ini dapat membuat mereka lebih tenang kerana dapat berkomunikasi terus dengan Tuhan mereka untuk meminta hajat atau meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Walaupun zaman telah berubah, beribadat dan berdoa masih kekal relevan dilaksanakan berjuta-juta umat manusia kerana secanggih mana pun teknologi berkembang sudah menjadi lumrah dan fitrah manusia untuk hidup beragama untuk dijadikan panduan dalam melaksanakan kehidupan seharian. Oleh itu, kita sewajarnya mempraktikkan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan dalam kita berinteraksi sesama manusia dalam kehidupan seharian agar mewujudkan suasana yang harmoni dan lebih terurus.